Pak Daud memasuki banglo tua itu. Hatinya sentiasa berasa resah setiap kali melangkah masuk ke dalamnya. Dia tidak pasti kenapa. Sebelum kepulangan keluarga Raja Zamarul, tidak pula dia berasa demikian semasa memasuki banglo ini untuk membersihkannya setiap minggu. Namun, kini dia memang tidak senang untuk masuk ke banglo ini dan tidak betah berada di dalamnya dalam tempoh yang lama. Zamarul berada dalam keadaan gundah sedemikian rupa. Raja Zairi, apa khabar? Tanya Pak Daud yang dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan remaja itu. Inilah yang saya cari Pak Daud ni. Keadaan dia makin teruk, beritahu Raja Zamarul. Teruk yang macam mana? Tanya Pak Daud. Mari, ajak Raja Zamarul. Pak Daud akur dan mengikori Raja Zamarul ke bilik tidur Raja Zairi. Pak Daud tersentak sebaik melihat keadaan remaja itu. Seluruh kulitnya menggerutu. Dia merangkak-rangkak di atas lantai sambil menderam. Kadang-kala dia menerkam sesuatu. Tidak ubah seperti seekor buaya. Astaghfirullahalazim. Pak Daud menggiling-giling melihat keadaan remaja itu. Dah berapa lama dia macam ni? Dah hampir seminggu Pak Daud. Bawa ke hospital. Pihak hospital pun tak tahu apa masalah dia. Terpaksalah dibawa balik ke rumah. Jelas Raja Zamarul. Pak Daud merenung Raja Zairi. Dia menghampiri remaja itu perlahan-lahan. Tuan Zairi. Pak Daud memanggil dengan lembut. Raja Zairi mengundur bagai cuba menjauhi Pak Daud. Tuan Zairi, ini Pak Daud ni. Ujar Pak Daud sambil cuba menyentuh Raja Zairi. Sepantas kilat kaki kanannya melibas ke arah Pak Daud. Namun pantas Pak Daud menepis dan melepaskan tendangan ke bahu Raja Zairi yang menyebabkan dia terperosok di sudut bilik. Puan Ainina terpekik akibat terkejut dengan tindakan yang tidak dijangka itu. Dia mahu mendapatkan Raja Zairi, namun segera dihalang oleh suaminya. Biar Pak Daud buat kerja dia. Kita ni jangan kacau, ujar Raja Zamarul. Puan Ainina akur dan hanya mampu mengogoi dengan tangisan. Pak Daud mendapatkan beg lusuh yang dibawanya. Dikeluarkan seikat batang tepus dari beg itu. Pak Daud sebenarnya sudah dapat menjangka ada sesuatu yang buruk berlaku apabila dihubungi oleh Raja Zamarul. Jadi dia sudah bersiap sedia sebelum datang ke banglo itu. Pak Daud membaca beberapa potong surah Al-Baqarah pada batang tepus itu sambil menghampiri Raja Zairi dengan berhati-hati kerana dia tahu Raja Zairi mampu bertindak ganas. Secara mengejut, Pak Daud melibas batang tepus ke tubuh Raja Zairi. Raja Zairi melompat dan memekik dengan suara yang dalam. Kadang-kala dia melibaskan kakinya ke arah Pak Daud umpama buaya yang melibaskan ekornya. Namun, Pak Daud pantas menepis libasan Raja Zairi. Ada kalanya Raja Zairi menerkam Pak Daud bagai mahu membahamnya. Tetapi Pak Daud yang semakin arif dengan perlakuan Raja Zairi tangkas memukul tubuh Raja Zairi dengan batang tepus. Pertarungan itu berlangsung hampir setengah jam sebelum ia berhenti. Sebelumnya ianya terhenti apabila Raja Zairi keletihan. Dia terbaring di sudut bilik dengan nafas yang turun naik. Matanya tidak lagi terbelalak, sebaliknya tertutup rapat. Nafasnya jelas kedengaran mengeruh akibat kepenatan yang amat sangat. Jangan cuba dekat dengan dia. Pak Daud keras menghalang apabila Puan Ainina mahu menghampiri anak saudaranya itu. Sebaliknya Pak Daud yang menghampiri Raja Zairi dengan berhati-hati. Dia menyapu-nyapu tapak tangannya ke seluruh tubuh Raja Zairi dengan lembut. Ada kalanya dia mengurut-ngurut lengan dan peha Raja Zairi. Namun Raja Zairi tidak bereaksi seolah-olah dia sedang tidur lena. Tuan Zamarul, panggil Pak Daud. Tolong saya angkat dia ni ke atas katil, pinta orang tua itu. Raja Zamarul segera membantu Pak Daud memapah Raja Zairi untuk dibaringkan ke katil. Minta air barang semangkuk, suara Pak Daud. Tu, tolong ambilkan air semangkuk. Raja Zamarul menyuruh isterinya. Puan Ainina bergegas ke dapur sebelum kembali beberapa minit kemudian.
Dia menyerahkan mangkuk berisi air yang dibawanya kepada Pak Daud. Pak Daud membacakan sesuatu kepada air itu sebelum disapukan ke muka Raja Zairi. Kemudian Pak Daud menyapukan pula air itu ke seluruh tubuh remaja itu. Raja Zamarul dan Puan Ainina kagum melihat bagaimana air di dalam mangkuk kecil itu cukup digunakan oleh Pak Daud. Seolah-olah tidak habis airnya. Apabila selesai, Pak Daud memulangkan mangkuk yang masih berbaki airnya itu kepada Puan Ainina. "Biar dia tidur. Dia penat tu," ujar Pak Daud. Mereka meninggalkan Raja Zairi di dalam bilik itu dan kembali ke ruang tamu. "Memang dia selalu macam tu ke?" tanya Pak Daud. "Ya, dah beberapa hari ni, dia ni berperangai pelik," jawab Puan Ainina. "Kadang-kadang dia akan masuk dapur dan makan daging ayam atau ikan yang dah busuk dalam peti air sejuk tu. Bila kami halang, dia akan serang kami. Benda lain pula dia tak nak pula dimakan." Pak Daud termenung mengingatkan perlakuan Raja Zairi tadi. "Apa yang dah berlaku, Pak Daud? Apa dah jadi dengan si Zairi tu?" tanya Puan Ainina keresahan. Pak Daud tidak segera menjawab. Dia mengelak peluh di mukanya dengan sapu tangan. "Tuan Zamarul," Pak Daud memandang Raja Zamarul. "Tahu tak Tuan akan sejarah keluarga Tuan ni?" "Sejarah keluarga saya?" tanya Raja Zamarul hairan. Pak Daud mengangguk-angguk. Sejarah apa Pak Daud? Saya pun tak pasti sejarah apa yang Pak Daud maksudkan." "Baiklah. Sebelum bercerita, saya harap Tuan Zamarul dan Puan Ainina lapangkan dada dan jangan tersinggung ya dengan apa yang saya nak ceritakan ni." Raja Zamarul dan Puan Ainina keheranan namun akur dengan permintaan Pak Daud itu. "Tuan, Puan, tahu tak macam mana Raja Tengah dulu meraih kekayaannya?" tanya Pak Daud. Tak tahulah. Tak tahu Pak Daud," jawab Raja Zamarul. "Raja Tengah ni mulanya bukanlah seorang yang kaya. Dia dikurniakan tanah yang luas oleh Sultan Perak. Tapi tanahnya tandus dan tidak membuahkan sebarang hasil. Bermacam usaha dia buatlah, dicuba. Namun semuanya gagal. Cerita oranglah, suatu hari tu sewaktu dia termenung di tengah-tengah tanah dia yang tandus. Merenung nasib malangnya. Hujan panas turun tiba-tiba. Hujan panas tu amat lebat hingga ke tanah tandusnya tu becak. Muncul seorang lelaki berpakaian seperti Panglima Melayu. Lelaki aneh tu mengauk sekepal tanah yang basah lalu diserahkan kepada Raja Tengah. Lelaki tu hilang sebaik hujan panas tu berhenti. Raja Tengah tergerak hati juga untuk membawa kepalan tanah tu tadi untuk diperiksa oleh pakar sumber galian asli. Didapatinya tanah tu mengandungi biji. "Biji, Pak Daud?" tanya Raja Zamarul dengan kagum. "Ya, Tuan. Tanahnya mengandungi biji timah." Raja Tengah tanpa berlengah berusaha dapatkan bantuan kewangan untuk memulakan operasi melombong biji di tanahnya. Namun usahanya sukar kerana tak ada siapa yang mau menolong. Sekali lagi Raja Tengah menemui jalan buntu. Seperti sebelumnya, dia duduk atau menung di tengah-tengah tanahnya, merenung nasibnya yang disangka akan berubah. Peristiwa pelik berlaku sekali lagi bila hujan panas yang lebat turun. Tiba-tiba kan, dan lelaki aneh mirip pahlawan Melayu tu muncul lagi sekali. Lelaki tu tanya pada Raja Tengah jika dia nak ubah nasib dia. Raja Tengah ngangguk. Jadi lelaki aneh tu beritahu yang Raja Tengah boleh menjadi kaya, namun ada syarat dia. "Syarat apa Pak Daud?" tanya Raja Zamarul. Berdebar-debar pula rasanya. Kenapa dia tidak pernah tahu cerita ni? Raja Tengah, dia kena korbankan anak sulungnya yang ketika tu berusia belasan tahun. Astaghfirullahalazim. Puan Ainina beristighfar mendengarnya. Raja Tengah pada mulanya keberatan dan enggan menurut perintah lelaki misteri itu. Namun hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun silih berganti. Kehidupan Raja Tengah semakin daif. Dia ditinggalkan isterinya yang melarikan diri mengikut lelaki lain. Dia terpaksa meneruskan kehidupan dalam kesusahan sambil membesarkan 3 anaknya.
Kerana dah tak sanggup terus hidup melarat, Raja Tengah kembali melakukan perkara yang dilakukan sebelumnya. Bersendirian di tengah-tengah tanahnya yang tandus, dan lelaki misteri itu muncul dalam keadaan hujan panas yang lebat. Raja Tengah menyatakan persetujuannya untuk mengorbankan anak sulungnya demi mendapatkan kekayaan. Puan Ainina menoleh kepada suaminya bagai meminta penjelasan sekiranya cerita Pak Daud itu boleh dipercayai. Namun Raja Zamarul hanya tunduk merenung ke lantai. Seminggu kemudian, anak sulung Raja Tengah yang berusia 17 tahun hilang. Dipercayai tersesat dalam hutan. Usaha mencarinya tak berjaya hinggalah dia dianggap telah mati tak berkubur. Sejak itulah nasib Raja Tengah mula berubah. Dia mendapat bantuan kewangan untuk memulakan operasi melombong di tanahnya. Dan dalam tempoh yang singkat, Raja Tengah meraih kekayaan yang melimpah ruah. Namun apabila Raja Tengah meninggal dunia, kekayaan yang dikumpulnya mulai menyusut. Pelbagai masalah timbul, dari masalah pertelingkahan kongsi gelap di kalangan pelombong Cina hinggalah masalah teknikal berkaitan industri pelombongan biji timah yang menyebabkan kurangnya biji yang dapat dilombong. Satu malam, Raja Tengah mendatangi mimpi anak keduanya iaitu Raja Munir. Raja Tengah beritahu jika Raja Munir mahu terus kekal kaya, dia harus mengorbankan anak sulungnya. Tapi seperti juga bapanya, Raja Munir juga keberatan untuk mengorbankan anak sulungnya. Tapi atas desakan nafsu, Raja Munir aku. Anak sulung Raja Munir yang berusia 17 tahun tu didapati hilang sewaktu bersampan di Tasik. Namun usaha mencari mayatnya gagal dan akhirnya dia dianggap hilang macam tu je. Cerita Pak Daud ni ada kaitan ke dengan si Zairi? Tanya Puan Ainina. Pak Daud tidak menjawab. Dia dapat merasakan ada rasa tidak senang pada nada bicara Puan Ainina. Biar saya habiskan cerita saya ya Puan. Cerita-cerita ni semuanya hanyalah bualan mulut orang setempat. Tak ada yang dapat mengesahkan kebenarannya. Tapi memang ramai orang cerita. Kononnya mereka terlihat sesuatu di sekitar lombong milik keluarga Raja Tengah yang menyerupai buaya gergasi. Dan memang semua penduduk di sini tahu, anak sulung keturunan Raja Tengah memang tak pernah yang selamat. Mereka pasti hilang atau maut tanpa sebab. Satu misteri yang membuatkan orang tempatan merasakan yang dia adalah akibat perjanjian keluarga keturunan Raja Tengah dengan puaka yang membantu mereka meraih kekayaan. Malah keluarga keturunan Raja Tengah terus meraih kekayaan biarpun lombong biji mereka dah tak lagi mengeluarkan hasil. Gedung perniagaan yang mereka buka sentiasa menghasilkan keuntungan biarpun di kala tu Malaya ni mengalami musibah Perang Dunia Kedua. Tapi Pak Daud, kami sekeluarga taklah kaya pun. Hidup kami ni sederhana je. Ujar Puan Ainina bagi meningkah cerita Pak Daud. Orang tua itu menarik nafas dalam. Sebenarnya, ayah mentua Puan, Raja Hamzah, tiba-tiba berpindah ke Kuala Lumpur dalam tahun 70-an. Masa tu usia Tuan Zamarul baru 5 tahun. Tuan Zamarul masih ingat lagi tak? Tanya Pak Daud. Tak, saya kecil lagi masa tu. Kenapa yang ayah saya pindah ke Kuala Lumpur? Tanya Raja Zamarul. Pak Daud diam seketika. Tampak serba salah dia mahu menjawab pertanyaan Raja Zamarul. Kata orang, sebab Raja Hamzah tak mahu korbankan Tuan macam keturunan Raja Tengah sebelumnya. Jadi nak mengelakkan Tuan ditimpa musibah, Raja Hamzah berpindah ke Kuala Lumpur bersama dengan keluarganya, meninggalkan tanah ni di bawah jagaan keluarga saya. Jadi, sebab ayah saya tak korbankan saya pada puaka Tasik ni, kami sekeluarga jatuh miskin? Tanya Raja Zamarul keras. Saya tak tahu Tuan. Ajal dan rezeki ni Tuhan yang tentukan. Tapi Pak Daud rasa apa yang berlaku pada Zairi ada kena-mengena tak dengan hal ni, kan? Desak Puan Ainina. Puan, saya sendiri terkejut bila Tuan dan Puan balik ke sini semula. Orang sini semua dah heboh bercerita tentang puaka Tasik tu muncul semula sebab kepulangan keluarga Tuan. Itulah sebabnya saya pesan kepada Tuan Zairi supaya jangan hampiri Tasik tu. Tapi Tuan Zairi degil, ujar Pak Daud kesal. Pak Daud rasa
penunggu tasik tu dah merasuk Zairi ke? Puan Ainina meminta kepastian. Saya tak dapat bagi jawapannya sebab saya sendiri pun tak tahu, Puan. Jawab Pak Daud jujur sambil menggiling kecil. Habis, sekarang macam mana? Pak Daud takkan tak tahu macam mana nak ubatkan si Zairi? Tanya Puan Ainina. Tenang Nina, tenang. Bagilah ruang Pak Daud fikirkan hal ni. Janganlah mendesak sangat. Raja Zamarul menegur isterinya. Abang tak risau ke tengokkan keadaan si Zairi tu? Tanya Puan Ainina dengan nada yang sebab. Abang risau, tapi sabarlah. Kita usaha perlahan-lahan. Janganlah terburu-buru sangat. Jawab Raja Zamarul. Dia faham dengan perasaan isterinya yang amat menyayangi Raja Zairi seperti anaknya sendiri kerana mereka tidak mempunyai anak. Dia memandang Pak Daud. Macam mana ni Pak Daud? Tanyanya lemah. Nyata dia juga mengharapkan bantuan orang tua itu. Macam nilah, kita semua hamba Allah. Kalau kita tersepit dek masalah yang berat yang kita tak tahu nak buat apa, seeloknya kita kembali padanya. Ni saya sarankan tuan dan puan buatlah solat tahajud tiap-tiap malam. Dalam masa yang sama juga Tuan Zairi. Dalam masa yang sama jaga Tuan Zairi ni baik-baik. Jangan benarkan dia tinggalkan banglo ni. Jangan benarkan dia hampiri tasik. Banyakkan bacaan Yasin ya. Penuhkan rumah ni dengan ayat-ayat Allah. Biar rahmat membanjiri rumah ni. Saya dalam masa yang sama akan turut sama. Berusaha dengan cara saya. Tapi Tuan Zamarul, kalau ditakdirkan keadaan Tuan Zairi tak berubah, saya cadangkan adalah lebih baik Tuan Zairi dibawa pergi dari sini. Tinggalkanlah Batu Gajah. Nasihat Pak Daud. Raja Zamarul memandang Puan Ainina yang terangguk-angguk tanda setuju dengan cadangan itu.